Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di rumah ataupun di mana saja anda berada? Mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah yang Maha Berkuasa di mana saja anda di Malaysia, di Singapura, di Brunei. InsyaAllah mudah-mudahan kita hari ini bersiaran langsung bersama Al-Kuliah, rancangan suka ramai, berjiwa agama, ada roh syariat di sini. Kita akan mengajak semua, tidak kira siapa anda, sama ada orang tua ataupun belia-belia pada hari ini untuk bersama-sama kongsi pandangan kita dalam rancangan Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran langsung di Presin 2 Putrajaya sempena edisi khas Hari Belia Negara 2012 dan sempena Karnival Jom Heboh. Jadi tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bercakap tentang satu topik iaitu belia kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah belia yang memang Rasulullah kasih, Rasulullah cinta, Rasulullah sayang kepadanya? Sama-samalah kita ikuti Al-Kuliah selama 1 jam pada petang ini. Catatkan, ada pen, ada kertas, bagaimanakah belia yang mampu kita corakkan untuk ibu dan ayah kita ataupun sesiapa saja. Dan bersama kita pada petang ini orang kata apa, di tempat kita bersama langsung di Presin 2 pada petang ini, yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman, Eksekutif Dakwah Pusat Pungutan Zakat Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz bersama kita di dalam khemah ini booth Kota Ilmu, iaitu ahli-ahli pengakap. Tengok adik-adik kita pengakap semua daripada Kelantan, Johor dan juga Perak yang turut bersama dengan booth Kota Ilmu di Jom Heboh pada petang ini untuk sama-sama menggilapkan bakat belia mereka yang ada wawasan untuk mencintai agama, bangsa dan negara. Sebagai mukadimah pada petang ini Ustaz, barangkali okey, kita teruskan Ustaz ya. Kalau saya tanya orang tua lah, apa harapan pak cik, apa harapan atuk, apa harapan nenek, dia akan cakap laita syababa yaudu yauman. Alangkah baiknya kalau nenek kembali muda balik. Lagi cunlah nenek. Alangkah baiknya kalau atuk jadi pemuda macam Ustaz Ahmad Husni yang gagah, handsome, bergaya. Itulah barangkali angan-angan dia orang Ustaz, tapi takkan kembali lagi dah. Jadi apa sebenarnya mesej yang terkandung dalam laita syababa yaudu yauman? Alangkah indahnya kalau dapat kembali muda. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bagai Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian dan anak-anak muda belia yang berada bersama-sama kita di pameran ataupun karnival bersempena dengan Hari Belia dan juga Karnival Jom Heboh pada kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana keberadaan kita pada petang ini membincangkan satu topik yang saya kira cukup penting. Bak kata seperti mana kata-kata, kalau nak lihat apakah nasib masa depan kita, kena tengok nasib ataupun tengok siapakah belia kita pada hari ini. Dan apabila kita melihat kepada kekesalan orang-orang zaman dahulu ataupun orang-orang yang saya sebut sebagai dia rasa-rasa belia juga, tapi zaman tu disebut sebagai belia purba dah. Maknanya zaman belia yang memang susah dah untuk kembali balik kepada zaman mudanya. Mereka akan mengungkapkan satu pepatah Arab, ada menyebutkan laita syababa yaudu yauman. Harap-harapnya waktu belia muda ni akan kembali. Kenapa mereka rasa akan kembali? Mereka nakkan waktu muda belia ni kembali kerana pada waktu itu waktu tengah bersemangat. Waktu belia ini zaman otak tengah ligat, badan tengah sihat dan juga semangat tengah kuat dan kental. Itulah zaman belia. Zaman orang kata gila-gila Ustaz. Itu bahasa zaman muda-muda. Tapi kalau kita sebut kepada belia ni, dalam satu istilah disebutkan belia ni sebagai avant-garde. Apa tu avant-garde Ustaz? Experimental. Belia ni suka buat eksperimen, suka buat uji kaji, suka mencuba dan sebagainya. Satu jiwa positif yang seharusnya harus digembleng. Digembleng dengan apa? Digembleng dengan akidah, digembleng dengan syariat. Kerana itu Islam memandang tinggi kepada persoalan belia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam Al-Quran. Allah menyebut tentang perkara-perkara dan cerita-cerita berkaitan dengan belia, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Kahfi. Hari ini hari Jumaat, kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan mereka dengan petunjuk, dengan hidayat.
Begitu juga Allah Ta'ala menyebut ayat yang satu lagi bila menceritakan tentang Nabi-Nabi terdahulu, tentang perjuangan mereka yang dimulakan pada usia muda belia. Begitu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Anbiya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Begitulah kami mendengar berita tentang cerita seorang pemuda yang diberi nama Ibrahim. Dialah yang memporak-perandakan berhala-berhala kita, dan dialah yang memulakan hujah antara seorang belia dengan kaumnya, hujah atas akidah, hujah untuk membatalkan kesesatan yang dilakukan. Inilah peranan belia, dan juga satu tanggungjawab yang besar yang mana Allah tidak akan menyebut sesuatu di dalam Al-Quran melainkan ia mempunyai satu kepentingan. Dan jelas pada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, bahawasanya belia ini mempunyai satu kedudukan yang cukup istimewa di dalam Islam. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan dalam usia muda belia, antara 20 ke 40-an begitu. Dan tidak ada seorang alim pun yang diberi ilmu dan juga manfaat melainkan hanya dari kalangan pemuda-pemuda. Begitulah kedudukan belia yang begitu tinggi dipandang oleh syariat Islam, Ustaz. Terima kasih Ustaz Mak Husni. Itulah tuan perempuan mukadimah kita pada petang ini. Sempena belia kecintaan Rasul. Apapun untuk maklumat anda, kami berdua masih lagi belia sebenarnya. Dan kita mengharapkan di luar sana pun insya-Allah ya, tunjukkan kebeliaan anda. Apa pun Ustaz? Sudah tak sedar Ustaz, di Malaysia saja Ustaz, kalau kita lihat dia punya statistiknya, lebih kurang 75% bumi Malaysia dipenuhi oleh belia dan belia wanis. Hebat Ustaz, kalau kira hebat. Termasuk kita berdua lah. Tapi itu dari segi kuantiti Ustaz. Baik. Macam mana kualiti, ciri-ciri yang patut ada pada belia sebenarnya? Kita nak kualiti, iaitu kuali yang ada inti. Ya. Tak mau kuali kosong Ustaz, tak guna. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Dalam satu hadis Nabi SAW, saya baca mafhumnya, umat pada akhir zaman ini banyaknya seperti buih, tetapi ia tidak ada kekuatan. Buih, kalau kita katakan buih ni, kalau kita minum teh tarik pun, kita minum buih tu tak ada apa. Kadang-kadang gula pun tak terasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga disebut dalam satu hadis Nabi, umat Islam pada hari ini ramai, tetapi dia umpama hidangan yang dilapah oleh golongan-golongan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita bercakap tentang soal belia yang begitu banyak, kita bukan nak berbangga dengan banyaknya belia, dengan ramainya belia, tetapi yang kita nak berbangga adalah dengan kualiti yang ada pada diri belia tersebut. Apakah ciri-ciri belia itu menepati ciri-ciri belia yang menjadi aset negara, bukan belia yang menjadi awet negara. Beza tu Ustaz ya. Aset negara ni dia menjadi satu benda yang sangat mahal, benda yang perlu diusahakan. Takkanlah belia ni tak nak usahakan diri dia, menjadikan dia ni mahal kepada negara. Ada harga, dan harga itu akan dinilai dengan beberapa aspek. Yang pertama sekali aspek akidah dia. Yang kedua aspek ilmunya. Yang ketiga aspek apakah dia mampu untuk mencorakkan dirinya untuk menjadi sesuatu yang penting kepada umat pada masa akan datang. Bukan nak menjadi seperti awet yang hanya duduk di dalam sebuah negara tanpa melakukan apa-apa, akhirnya berubah daripada belia yang sepatutnya menjadi tunggak negara kepada belia yang hanya patut dibakul sampahkan. Minta maaf kita sebut Ustaz. Sebab belia-belia yang hanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang merempit sana sini. Dia kata, Ustaz nak mati, ihdinas siratal mustaqim, aku nak mati di jalan yang lurus katanya. Memanglah dia mati jalan yang lurus, tapi dia mati kerana merempit Ustaz. Bukan mati kerana berada di jalan lurus, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini letaknya bagaimana untuk kita menggembeling usaha-usaha pentarbihan belia-belia kita agar mereka kembali gemilang sebagaimana belia-belia yang pernah wujud di zaman Nabi SAW. Gemilang mereka dengan iman, gemilang mereka dengan takwa, gemilang mereka dengan ilmu dan peradaban, serta akhlak yang mempunyai satu taraf yang cukup tinggi, yang mampu dibanggakan sendiri oleh insan bergelar Rasul SAW. Ustaz. Okey Ustaz, alhamdulillah. Jadi Ustaz, saya dipahamkan Ustaz sebenarnya baru balik daripada pengembaraan ziarah dan umrah sampai ke Palestin Ustaz ya. Dan Ustaz sendiri melihat bagaimana belia dan belia wanis Palestin, mereka sampai tiap-tiap hari ada yang mati syahid semata-mata nak menghalau orang-orang Israel, tentera-tentera Israel Zionis daripada bumi mereka, tanah air mereka. Jadi apa komen Ustaz tentang belia kita bandingkan dengan belia di Palestin? Silakan Ustaz. Subhanallah, bila kita menyebut tentang Palestin,
satu perjuangan yang tidak akan terlupakan dalam diary kehidupan orang Islam. Sebenarnya inilah satu perjuangan yang harus ada dalam diri setiap belia pada hari ini. Dan kalau kita tengok perhimpunan jutaan belia pada hari ini, seelok-eloknya kita mencabar setiap belia. Apakah belia yang ada dalam perhimpunan ini mampu melangkah ke bumi Palestin setidak-tidaknya untuk membaling seketul batu kepada muka Zionis laknatullah itu untuk membebaskan Palestin dan membebaskan Aqsa. Begitulah citrawara yang pernah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya baru membaca satu artikel baru-baru ini, Ustaz, menceritakan tentang belia-belia wanis dan juga belia-belia di Palestin, khususnya di wilayah Gaza yang masih lagi menjadi penaklukan ataupun berada di bawah jajahan takluk dan pemerintahan orang-orang Islam, masih lagi berada di bawah kuasa orang Islam. Mereka setiap hari ini aktiviti mereka diisi dengan aktiviti untuk membangun jati diri mereka. Antaranya aktiviti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda mereka adalah aktiviti untuk membina kekuatan dalaman, membina kekuatan peribadi dan rohani, dan membina kekuatan fizikal. Ada di kalangan mereka yang menghidupkan sunnah Nabi dengan menunggang kuda dan sebagainya. Kuda-kuda itu diseluduk ataupun diimport daripada luar semata-mata nak membina keutuhan peribadi, Ustaz. Okey, itulah tuan perempuan belia di Palestin, dan saya dipahamkan yang duduk barisan depan, Ustaz, ialah belia-belia yang hafiz Quran yang menentang Israel. Apa pun, Ustaz dan tuan-tuan perempuan semua, kita berehat seketika dan kembali selepas ini insya-Allah. على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام. Alhamdulillah tuan perempuan, pada petang ini kita teruskan lagi rancangan Al-Kuliah, iaitu Belia Kecintaan Rasul. Bersama kita yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman, dan bersama kita barisan pengakap daripada Kelantan, Johor dan juga Perak bersama kita di booth Kota Ilmu Semenanjung Heboh di Putrajaya pada petang ini, esok dan juga lusa. Apapun tuan-puan, kita diserikan lagi dengan kedatangan kehadiran bersama kita pelatih-pelatih PLKN daripada Semenyih, dan juga diceriakan lagi dengan kehadiran ketua pengarahnya yang bahagia Datuk Haji Abdul Hadi Awang Kecil. Alhamdulillah, terima kasih Datuk sudi sama kami pada petang ini. Dengan kekuatan yang ada pada Datuk, insya-Allah belia-belia kita akan terlatih dengan semangat yang tinggi, dengan iman yang kental, insya-Allah Datuk. Senyum Datuk, senyum. Okey, tuan-puan dirahmati Allah, kita teruskan lagi, kita ambil lagi soalan daripada belia dan belia wanis kita yang ada dalam booth Kota Ilmu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Syazlin binti Muhammad Syahri dari kontingen Kelantan. Ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz. Soalan saya berbunyi, bagaimana nak memupuk cinta kita pada Rasulullah di kalangan remaja dan belia? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ini soalan yang cukup cantik lah, secantik orangnya Ustaz. Macam mana nak pupuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biasa ni dibincang di kalangan ustaz-ustaz saja, tapi kita nak bincang di kalangan pengakap-pengakap dan juga belia dan belia wanis khususnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada adik yang bertanya ataupun belia wanis yang bertanya sebentar tadi. Bagaimana nak memupuk kecintaan kepada Nabi? Satu soalan yang paling wajar untuk ditanyakan oleh sesiapa sahaja, terutama orang-orang yang dari kalangan usia-usia belia. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna cinta seseorang itu, keimanan seseorang itu, sehinggalah aku ini, kata Nabi SAW, dicintai lebih daripada anaknya sendiri, bapanya, dan juga lebih daripada manusia seluruhnya. Kita memetik satu kisah seorang sahabat yang sangat cintakan Nabi, Zaid bin Harithah, yang sangat-sangat cinta dan rapat dengan Nabi SAW, sehingga diberi pilihan sama ada ingin mengikut bapanya ataupun ingin mengikut Rasulullah SAW. Akhirnya dia memilih satu pilihan yang amat wajar dan amat bernas dalam kehidupan beliau, iaitu beliau memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhirnya yang dinobatkan sebagai salah seorang daripada kutabul wahyi, penulis wahyu, dan mampu, ini kehebatan dia Ustaz ya, belia yang cintakan Rasul, dia punya momentum dia sangat tinggi. Bila dia sayang kepada Nabi SAW, dia akan menerima apa jua intipati daripada Rasul mulia ini, pembimbing umat dengan penuh rahmat dan kasih sayang, maka dia akan dapat apa-apa keberkatan yang melimpah ruah. Beliau diamanahkan oleh Nabi SAW untuk belajar
bahasa asing dan beliau belajar bahasa Romawi ataupun bahasa Greece itu dalam masa yang singkat, iaitu 15 hari sahaja mampu menguasai penulisan dan pertuturan. Subhanallah, begitu hebat. Dan bagaimana nak memupuk cinta ini? Saya ingin memetik satu kisah seorang ulama yang cukup hebat, namanya Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah. Beliau pada usia kecil, usia belianya umur 8 dan 9 tahun, sekitar itu. Pada satu ketika beliau berjalan ke sebuah kedai lalu melihat satu buku yang ada bertulis tajuknya Rahmatan lil Alamin, iaitu merupakan rahmat untuk sekalian alam. Buku ni buku tentang Nabi. Dia tanya berapa harga, lantas tuan kedai bagi tahu, dia kata dia tak cukup duit nak beli. Akhirnya dia kumpul duit untuk sampai dia mampu untuk membeli buku itu, dan apabila dia dapat beli buku tersebut, dia baca daripada daripada kulit awal sehinggalah kulit yang penghabisan. Bukan baca kulit saja tapi baca isinya sekali. Inilah bukti belia yang cintakan Nabi, mencari maklumat dan ilmu-ilmu berkaitan dengan Nabi SAW. Bukan macam belia-belia sebahagianlah, bukan pengakap-pengakap kita di depan ni Ustaz ya, yang mencari maklumat tentang Angry Bird dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, Ustaz. Okey, apa pun ini bukan Angry Bird, ini Al-Kuliah sekarang. Saya tertarik Ustaz, ya, macam mana pupuknya, bacalah buku-buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula sejak lahir sampailah baginda wafat, dan apakah mukjizat dan kelebihan Nabi. Baca dia. Apa pun kita ambil lagi soalan kedua daripada pengakak ataupun PLKN, silakan kalau ada. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tanya satu soalan yang muskil sekali saya. Umat akhir zaman dikatakan imannya senipis kulit bawang. Ya ke Ustaz? Terima kasih. Okey. Pendek je soalannya. Ni suka duduk kat dapur ni, bawang semua tahu kan. Apa pun Ustaz, kita jawab soalan dia. Iman senipis kulit bawang. Kulit bawang, kulit paling nipis lah, dia mudah terkoyak Ustaz. Apakah itu iman umat akhir zaman? Silakan Ustaz. Baik. Begitulah sebagaimana yang ditanya oleh saudari yang bertanya tadi, apakah iman umat akhir zaman ini senipis kulit bawang? Malangnya itulah realiti yang berada di zaman kita pada mutaakhir ini. Iman mereka seolah-olah senipis kulit bawang. Mereka seolah-olah tidak ada antibodi yang kuat untuk menghalang daripada mazmumah ini menyerang dalam diri mereka. Terutama sekali dalam belia-belia kita yang pada hari ini malang sekali. Sekiranya mereka ini terus dimomokkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, dengan hiburan yang tidak henti-henti misalnya, dengan perkara-perkara kadang-kadang makanan Ustaz, kita bukan nak jadikan belia kita belia biryani Ustaz. Bukan kita nak jadikan belia kita belia yang belia hotdog dan sebagainya, belia roti john dan sebagainya Ustaz. Tetapi kita nak jadikan belia kita belia yang berani, belia yang mampu terkehadapan dengan iman yang setebal langit yang 7 sebenarnya kita nak. Iman yang mampu untuk menahan diri mereka, yang menjadi antibodi yang cukup kuat untuk melawan sifat-sifat mazmumah dan menapis sifat-sifat yang baik untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Wallahu alam. Alhamdulillah. Itulah orang kata apa, insya-Allah daripada iman yang kita garap tidak ada lagi senipis kulit bawang imannya, insya-Allah. Jadi kita minta lagi kalau ada soalan-soalan daripada belia-belia wanis kita, sama ada pengakap ke, PLKN ke, cikgu-cikgu pengakap pun tak apa juga. Datuk sendiri kalau ada soalan silakan Datuk. Ya, silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kami mewakili belia yang lahir di zaman ledakan maklumat. Ada Facebook, email, YouTube yang amat berbeza dengan zaman belia di zaman Rasulullah. Mohon Ustaz berikan nasihat pada kami agar tidak lalai dengan perkara ini hingga lupa tanggungjawab pada agama. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya tak tahu dia nak bertanya soalan ke, dia nak senyum, saya tak tahu tuan-tuan. Two in one. Okey, ini kadang-kadang Ustaz, saya sebut betul Ustaz. Ya, hari ini Ustaz, belia ataupun remaja seusia 14 hingga 15 tahun sudah ada kecenderungan untuk lari dari rumah. Subhanallah. Sebab apa Ustaz? Seorang duduk di Kelantan, seorang duduk di katalah di Melaka Ustaz. Boleh berjumpa Ustaz, lari dari rumah gara-gara Facebook ni Ustaz. Hari ini kita terpengaruh dengan macam-macam benda-benda anasir-anasir tadi, Twitter ke Facebook sebagainya. Tak salah Ustaz, tapi cara penggunaan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada yang bertanya soalan yang cukup penting, yang cukup mendasari masalah remaja dan juga belia pada hari ini. Apa saja wasilah pun, tak kiralah
Kalau zaman dulunya dengan pop ye-ye-nya Ustaz. Kalau zaman dulu dengan ronggingnya. Kalau zaman dulu dengan rock car parknya. Zaman hari ni pula kita ada Facebook. Zaman depan kita tak tahulah, mungkin Fitbook ataupun apa-apa book lagi, wallahu a'lam. Semua ini sebenarnya merupakan alat-alat yang disediakan untuk kita memudahkan perhubungan. Tetapi jangan disalahkan alat, tetapi salahkanlah penggunaan. Kadang-kadang kita boleh menggunakan kereta tujuannya yang baik, untuk dibawa kereta itu pergi ke pejabat, pergi ke masjid, pergi ke sekolah. Dan ada juga orang guna kereta pergi ke kelab-kelab malam. Jadi penggunaan itu yang penting. Dan saya nasihatkan terutama diri saya dan para belia sekalian, jadikanlah medium utama ataupun medium sosial kita, Facebook dan sebagainya, medium untuk kita menerima dan mencari gali ilmu, bukan menerima anasir-anasir jahat dan terpengaruh dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang disifatkan seperti kata Nabi SAW, umpama si tukang besi. Kalaupun kita tidak menjadi si tukang besi, kalau kita berteman dengannya, maka kita akan terkena bau besi itu dan busuknya api yang membakar. Tetapi kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kurang-kurang kita akan tercalit dengan wanginya, yang lebih baik wangi akhlaknya dan wangi imannya. Apa-apa pun yang berlaku, sama ada kita nak menggunakan Facebook dan sebagainya, haruslah berwaspada. Jangan jadikan Facebook itu medan kita melemparkan dosa ataupun medan kita buat dosa. Kadang-kadang status ni Ustaz, statusnya bukan main, tapi gambar dekat belakangnya, na'udzubillah min zalik, mengalahkan jin botol kicap. Ustaz, Masya Allah. Jadi perhatikanlah siapa yang kita berkawan, kerana berkawan ini juga mempunyai keterikatan yang cukup unik dengan keimanan. Wallahu a'lam Ustaz. Okey, ini first time saya dengar jin botol kicap. Tahun depan jin botol budu pula. Apa pun kita bersama kita juga ada orang kata pelatih-pelatih Pusat Latihan Khidmat Negara ataupun PLKN dari Ken Semenyih. Barangkali ada soalan tak? Orang PLKN silakan kalau ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah saya Muhammad Taqiyuddin daripada Kem Serta Ikhlas Semenyih. Saya ingin bertanya, adakah peluang untuk belia pada zaman sekarang ni seperti kami untuk berjihad? Okey. Alhamdulillah. Saya nampak watak rupa pun memang ada rupa Palestin lah. Orang Palestin Ustaz lah. Masya-Allah. Macam orang Arab lah. Jadi dia fikir semangat jihad Ustaz. Saya fikirlah tidak ramai anak-anak muda berfikir nak berjihad sebenarnya Ustaz. Ya, jihad yang skop yang begitu luas. Silakan Ustaz. Baik. Sebab itulah bila anak muda ini bertanya tentang jihad, saya teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, usikum bisyababi khairan. Aku berpesan kepada pemuda-pemuda ini dengan belia-belia ini dengan kebaikan. Fa innahum araqqu afidatin. Mereka ini hati mereka sangat sensitif, sangat lembut dan mudah rapuh dan mudah juga pecah. Laqad ba'athani Allahu bil hanifiyyati samha fahalafani syabab wa khalafani syuyukh. Allah telah mengutusku dengan agama yang cukup hebat, dengan agama yang cukup memberikan toleransi, tetapi yang memberi bai'ah kepadaku adalah pemuda-pemuda, yang melanggar dan juga menentangku adalah orang-orang tua di kalangan mereka. Kerana itu jiwa jihad ni memang ada ruang. Sabda Nabi SAW, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah, wajahidu fillahi, berjihadlah kamu kepada Allah, bi amwalikum, dengan harta. Mungkin belia kita tak ada harta, tetapi ada dua aspek yang lain yang disebut sebagai bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan diri mereka sendiri dan juga dengan lidah mereka. Bagaimana nak berjihad pada zaman ini dengan diri mereka? Ceburkan diri dalam perkara-perkara yang bermanfaat, khususnya berkaitan dengan ilmu. Keluar kita mencari ilmu, itu adalah jihad yang paling berharga di sisi Allah. Mati kita dalam usaha mencari ilmu, itu merupakan jihad yang paling hebat di sisi Allah. Begitu juga dengan lidah mereka kita mampu untuk memberikan nasihat. Kita melihat remaja-remaja dan belia kita kehilangan arah, kita tarik mereka kembali ke jalan yang benar. Kita tarik mereka kembali untuk menerima dan juga meminati hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita mampu menarik mereka dengan tangan-tangan kita. Tulislah
Buatlah tulisan-tulisan yang mampu untuk menyemarakkan semangat-semangat para belia. Inilah jihad pada zaman kini, dan jihad ini tidak perlulah kita menggembleng tenaga ataupun harta yang banyak, tetapi tidak boleh kita lari daripadanya. InsyaAllah ini ruang yang cukup luas kepada para belia sekalian. Alhamdulillah. Artinya adik-adik semua, belia-belia semua belajarlah bersungguh-sungguh sampai ke tahap yang paling tinggi. Itulah jihad. Dan juga jangan lupa ibu bapa di rumah, sayangilah mereka, cintalah mereka, sebab itu juga satu jihad dari segi Islam. Apa pun Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insyaAllah dengan tajuk Belia Kecintaan Rasul di TV3. Ala nuril Mustafa kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama dengan Al-Kuliah. Pada petang ini tajuk kita Belia Kecintaan Rasul. Siapakah belia kecintaan Rasul? Mudah-mudahan kita semualah, adik-adik semua dan anda semua di rumah, insya-Allah belia-belia dan juga belia wanis. Apapun bersama kita Ustaz Ahmad Husni menceritakan tentang belia kecintaan Rasul. Barangkali Ustaz, kita nak tahu sebab Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, innama nusirtu bisyabab. Aku banyak dibantu oleh belia-belia, pemuda-pemuda. Siapakah belia-belia pemuda-pemuda menjadi kecintaan Rasul dan apakah ciri-ciri mereka sehingga Rasul sayang kepada mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Ini satu soalan yang saya kira cukup kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah rijal haular Rasul, pemuda-pemuda di sekeliling Nabi SAW. Mereka inilah yang mendukung, sebagaimana hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Waktu Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi, yang mendukung mereka adalah belia-belia. Tetapi yang menolak Nabi SAW adalah di kalangan orang-orang tua dan juga orang-orang dewasa di kalangan mereka. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian dan para belia kita, kita melihat kepada sejarah belia-belia di zaman Nabi SAW. Antara nama-nama yang boleh kita sebutkan sekadar contoh Ustaz pada petang ini dan mungkin boleh kita cari dan gali lagi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bersama-sama dengan Nabi SAW menantikan kedatangan Nabi di bumi Madinah, menantikan kedatangan seorang Nabi di bumi Madinah saat ketika beliau berusia masih lagi 10 tahun. Dan selama 10 tahun beliau bertugas sebagai rana ataupun khadam Nabi SAW. Dan beliau ini sangat dicintai oleh Nabi SAW dan banyak aspek-aspek kebapaan yang diterima daripada Nabi SAW daripada insan bernama Anas bin Malik ini. Dan beliau jugalah yang pernah diberi pesan oleh Nabi SAW dengan kata-kata Nabi SAW, wahai anakku, jika kamu bersua dengan pagi ataupun petang, maka janganlah kamu membawa hatimu untuk membenci kepada orang, maka kamu kena lakukan sebegitu. Jangan ada dalam hati benci kepada orang. Yang pertama, itu adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang mendukung sunnahku, maka dia bermaksud dia mencintai aku. Siapa yang cinta aku, kata Nabi, dia akan duduk di dalam syurga bersama-sama denganku. Dan begitu juga Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Allah banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah juga keluarganya, sehingga disebutkan Anas bin Malik ini mempunyai keturunan yang melebihi 100 orang ramainya. Subhanallah. Begitu juga dengan nama seperti Usamah bin Zaid, yang waktu kelahirannya mendatangkan kegembiraan kepada Nabi SAW. Waktu kelahirannya mengukir senyuman di wajah Nabi SAW. Dan akhirnya sebelum Nabi SAW ingin wafat, Nabi mengantar ataupun mengutus Jaishu Usamah, satu ketumbukan tentera untuk berlawan dan juga untuk melawan tentera-tentera Rom pada waktu itu. Dan akhirnya tidak sempat Nabi menghantar, lantas Nabi SAW wafat. Dan pada saat itu umat Islam berbalah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apakah kamu mahu aku menyanggahi perintah Rasul untuk tidak menghantar Usamah? Pada waktu itu usianya hanya belasan tahun, memimpin ketumpukan tentera berperang untuk menuju ke Palestin untuk menghalau tentera Rom daripada wilayah Gaza dan seluruh kawasan sekitarnya. Subhanallah. Sehingga Umar Al-Khattab pada satu hari
saat dia menjadi khalifah, dia bertemu dengan Usamah bin Zaid. Dia kata, Ja'a amiruna, telah datang amir kita, telah datang komander peperangan kita. Subhanallah. Ini antara sahabat-sahabat. Belum lagi menyebut nama-nama seperti Abdullah ibn Zubair dan Az-Zubair ibn Awam, bapanya sendiri. Pernah satu ketika beliau dibisikkan oleh syaitan tentang Nabi SAW ditahan di sebuah bukit. Lalu dia keluar pada usianya 12 tahun dengan membawa pedang terhunus. Lalu orang bertanya, wahai Zaid, wahai Az-Zubair, ke mana kamu nak pergi ni membawa pedang sebegini? Dia kata, aku akan cantas, aku dengar ada orang menahan Nabi SAW. Lalu akhirnya Nabi bertemu dengan beliau. Nabi bertanya perihal yang sama. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku akan mencantas dengan pedangku ini siapa sahaja yang memusuhi dan menyakitimu, wahai Rasulullah. Begitu juga sifat kepewiraan ini turun kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Pada saat anak-anak masih lagi bermain, Abdullah bin Zubair meminta izin kepada Nabi SAW untuk keluar berjihad di jalan Allah. Dan perkataan pertama yang keluar daripada mulutnya adalah saif, iaitu pedang. Subhanallah. Dan beliau menghafal hadis pertama daripada Nabi SAW. Umurnya hanya baru 3 tahun, Ustaz. Inilah antara pemuda-pemuda, aspek-aspek mereka ini dicintai oleh Nabi SAW kerana mereka mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Nabi SAW lebih daripada apa yang ada dalam dunia ini. Inilah yang menjadi satu ciri-ciri pilihan umat yang disukai dan dicintai oleh Nabi. Dan mereka ini menjadi pemuda-pemuda yang berjuang di zaman Nabi SAW, membantu perjuangan Nabi sehingga Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya terharu bila melihat anak-anak muda itu, Ustaz. Di Ibu Kota Ilmu sekarang ada yang duduk dan ada yang berdiri, lebih kurang ratusan manusia juga, Ustaz. Terima kasih kepada anda yang tunjukkan semangat belia kecintaan Rasul kepada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan Ustaz, saya tertarik hebatnya Rasulullah telah mendidik dan menterbiah anak-anak muda zaman dia. Lahirnya macam tadi Usamah bin Zaid, lahirnya Anas bin Malik dan ramai lagi. Tapi Ustaz, di kalangan orang-orang kita pula Ustaz sekarang di Malaysia, contohlah, kadang-kadang ada orang-orang tua dia cemburu bila ada belia-belia yang hebat lebih dari dia. Ada pula hasad dengki, ada yang susah hati tak tidur malam pun ada, Ustaz. Mimpi hitam mengeri pun ada juga. Dia kata budak muda ni nak rampas senduk nasi dia. Tak boleh azan, jangan jadi imam, aku ada lagi, aku hidup lagi. Jadi macam mana, Ustaz? Ni saya sebut zaman sekarang, sedangkan Rasulullah berjaya mendidik anak-anak muda yang hebat berada di saf depan masa perang dan jihad. Silakan, Ustaz. Subhanallah. Satu soalan yang sebenarnya sukar sebenarnya untuk dijawab kerana ini melibatkan satu paradigma, Ustaz. Melibatkan satu perkara yang tertanam dalam pemikiran. Malang sekali kita mempunyai orang-orang tua yang berfikiran sebegini. Orang-orang tua yang hanya melihat dunia mereka semata-mata. Kalau yang dah tua, contohnya Ustaz sebut tadi, tak nak bagi can jadi Bilal, suara pun dah terputus-putus dah. Tak sempat nak sebut Allahu Akbar pun 2 kali kena sebut sebab tarik nafas tak mampu. Ada yang setengah tu pula kadang-kadang nak baca khutbah, kadang-kadang batuk 20 kali dulu baru boleh baca khutbah, Ustaz. Jadi macam mana masalah mereka ini yang cintakan dunia ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit yang ada dalam diri masyarakat. Masyarakat yang tidak mahu membenarkan anak-anak muda ini meneroka jalan mereka, untuk membiarkan mereka ini memiliki satu wadah yang cukup hebat. Sebagaimana Nabi SAW memberi kepercayaan kepada anak-anak muda untuk memiliki cara dan jalan hidup mereka berlandaskan syariat Allah. Inilah yang menjadi masalah kita, masalah yang perlu kita basmi secukup-cukupnya, Ustaz. Sebenarnya orang-orang yang dewasa ini harus mempunyai pemikiran yang agak futuristik terkehadapan, sebab anak-anak muda inilah yang bakal mewarisi mereka. Kalau mereka tidak diberi latihan, tidak diberi tarbiyah pada hari ini, tidak diberi ruang untuk mereka ini turun ke medan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama. Agama ini bukan eksklusif hanya untuk orang tua semata-mata, tetapi ia untuk dikongsi. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS mengajak anaknya Ismail pada usia yang muda dalam projek pembinaan Kaabah sebagaimana yang diarahkan oleh Allah. Ini adalah satu contoh yang harus kita warisi sebenarnya. Warisilah peninggalan Nabi SAW, mentarbiah anak muda dengan memberikan mereka tanggungjawab dan juga amanah yang untuk dipikul, supaya mereka merasakan bahawa ini adalah peluang untuk mereka menunjukkan kehebatan dan peluang untuk mereka melakar masa depan, Ustaz. Okey, Ustaz, kalau saya lihat dalam peperangan tadi, Ustaz, contohlah ya, peperangan yang Kerum Palestin tu, ya. Macam mana tengok
Nabi, Abu Bakar, Umar yang geng-geng dah tua dah ya, yang berumur lah kata dah. Bagi laluan kepada Usamah bin Zaid untuk memimpin bala tentera. Subhanallah. Kita harap orang tu di luar sana berilah laluan kepada anak-anak muda untuk menjadi orang yang hebat seperti anda juga dan lebih hebat daripada anda insya-Allah. Apapun kita berehat seketika kembali selepas ini insya-Allah. على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام الله hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita. Syukur Alhamdulillah di bus Kota Ilmu pada petang ini disempurnakan berjuang heboh di Putrajaya, dipenuhi oleh anak-anak muda, belia dan beliawanis, remaja dan remaji kita. Kita bagi peluang kepada mereka untuk luahkan perasaan dan berkongsi pandangan yang dengan bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman, Eksekutif Dakwah PPZ Kuala Lumpur. Apa Ustaz? Saya tertarik bila baca tentang sejarah Uhud, Ustaz, contoh sejarah Uhud. Macam mana orang-orang muda belia sepakat sebulat suara nak berperang di luar kota Madinah. Dan Nabi akur dengan pandangan mereka Ustaz. Saya tertarik macam mana mereka tu boleh nak pergi berjihad ramai-ramai tu Ustaz. Nak berjihad kadang-kadang kita ni Ustaz nak masuk sah depan pun payah. Sembahyang tu sah depan pun payah. Kau tolak aku tolak kau. Engkau pergi depan, tak nak. Kau pergi depan, tak sih. Kau pergi depan, tak ambuh. Itu jawapan kita. Tapi zaman Rasulullah, anak-anak muda ke depan. Ya Rasulullah, kami nak pergi perang di luar kota Madinah. Apa rahsia Ustaz? Resepinya Nabi dah tarbiyah anak-anak muda, syabab, belia-belia zaman baginda sehingga sanggup ke depan dalam jihad. Silakan Ustaz. Subhanallah. Bila kita menyebut tentang belia-belia yang berada di saf hadapan, belia-belia pada hari ini termasuklah orang-orang tua yang begitu suka sedekahkan pahala bagi orang saf depan dan sebagainya. Jadi bila kita melihat kepada ini, apakah rahsianya? Yang pertama sekali, Nabi SAW mengajar belia ini tanam dalam diri mereka tentang akidah. Nabi pupuk dalam hati mereka akidah yang kuat, takutkan kepada yang patut ditakuti, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu pernah satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam risalah Qusyairiyah dan sebagainya, banyak menyebutkan tentang manaqib dan juga sirah tentang Sayyidina Ibnu Umar ini. Menyebutkan pada satu ketika Ibnu Umar jalan di tengah jalan, lalu nampak seekor singa duduk blok jalan tu Ustaz. Nampak singa blok jalan. Lalu sahabat-sahabat lain ni semua gempar ni, singa ni. Bukan yang menawan keluarga bahagia tu, yang singa betul-betul ni. Ya, lion. Lalu dia pergi kepada singa tu, dia nampak singa tu, dia boleh pegang kepala singa, dia boleh urut telinga singa tu, dan dia bisik ke telinga singa tu, dia kata, tepi sikit orang nak lalu. Lebih kurang macam itulah. Ya. Lalu singa tu pun dengan penuh selamba, seolah-olah memahami apa kehendak Ibnu Umar. Bangun dia dan pergi daripada jalan. Kata Ibnu Umar, kalau orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan takut kepada apa-apa sahaja di dalam dunia ini. Subhanallah. Kekuatan akidah. Pertama. Nombor dua, Nabi latih mereka dengan salat. Bagaimana Nabi pernah menyebut tentang khabar berita seorang yang akan menawan wilayah Konstantinopel, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana wala ni'mal jaishuha wala ni'mal amiruha. Sebaik-baik tentera dia, sebaik-baik pemimpinnya adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud, salat sunat, apatah lagi salat-salat yang wajib. Ini satu kekuatan yang harus ada. Murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Mula daripada umur 7 tahun lagi, dan pada ketika umur 10 tahun kalau tak mau salat, harus dan wajib dirotan kepada mereka. Subhanallah, salat yang kedua. Yang ketiga, mereka ini disuruh oleh Nabi SAW dalam satu pesan Nabi. Nabi kata, ajar mereka untuk mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah, serta takutkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi ajar kepada mereka satu sikap lagi, yang mana Nabi sebut juga dalam hadis yang lain bahawasanya mereka ini akan mendapat payungan Allah di hari akhirat, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka ini cinta kepada masjid. Mereka ini jadikan tempat melepak mereka masjid-masjid. Dan yang ketiga, yang seterusnya,
Nabi memberikan apa yang ada dalam isi hati. Pada satu ketika Nabi menasihatkan beberapa orang pemuda yang duduk di tepi jalan. Iyyakum wal julus bit turuqat. Nabi kata, jangan duduk tepi jalan lepak-lepak ni. Kenapa? Lalu mereka kata, kami tak boleh. Ya Rasulullah, kami nak kena berkumpul. Kami tak ada tempat lain. Tempat ni lah kami berkumpul. Lalu Nabi kata, Nabi tukar keadaan itu dengan sesuatu yang bersifat ma'ruf. Nabi kata, kalau kamu nak duduk juga tepi jalan, tetapi janganlah kamu kena bagi hak jalan. A'tut tariqa haqqahu, bagi hak jalan. Antaranya bagi salam, kemudiannya ghaddul basar, menundukkan pandangan, dan juga berpesan-pesan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ustaz, wallahu alam. Alhamdulillah Ustaz. Syukur. Hari ini Ustaz, bumi Malaysia memang orang kata bumi yang sangat bertuah Ustaz. Sebab kita makmur, walaupun ada pelbagai kaum, tapi kita hidup dengan sungguh perpaduan lah, ada perpaduan. Jadi Ustaz, kita tak mahu anak-anak muda kita, belia-belia kita leka Ustaz. Sebab sejarah-sejarah, contoh di Bosnia, contoh Ustaz. Orang Islam di Bosnia leka Ustaz, akhirnya berlaku perang di sana. Kita minta apa nasihat Ustaz? Belia-belia kita lah, jangan rasa leka, jangan rasa selesa dengan apa yang dah ada, yang kita kecapi sekarang, tapi tingkatkanlah kualiti untuk masa depan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Sekadar pesanan, jangan jadikan minda kita sebagai minda seperti minda ayam, ataupun chicken minded kita sebut. Jangan jadikan minda kita minda ayam di dalam sangkar. Melihat rakannya yang lain diambil oleh tukang sembelih, lalu dia kata ini bukan lagi masa kita, dia yang kena sembelih, kita tak kena sembelih. Akhirnya daripada ratusan ekor yang ada dalam sangkar, tinggal dia yang seekor. Lalu tiba-tiba datang tangan si penyembelih, ambil juga. Akhirnya dia kata, aku pun kena juga rupa-rupanya. Jangan kita hanya selesa dengan keadaan yang kita ada. Jangan hanya kita terpesona dengan dunia yang sifatnya sementara. Terpesonalah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ada pepatah Arab yang menyatakan, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, dia akan bersedia untuk menempuh perjalanan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah orang-orang muda sekalian dengan bekalan yang sebaik-baiknya, iaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belia yang kenal takwa, iaitulah belia yang kenal iman. Jadilah belia yang tahu syariat dan benci kepada maksiat. Jadilah belia yang sangat rindukan akan keadilan dan kesaksamaan, dan belia yang memusuhi dengan sebenar-benarnya akan bentuk-bentuk kezaliman. Jadilah belia yang melakar umur belia, umur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi standard umur ahli syurga. Orang tua-tua tak masuk syurga. Itu gurauan Nabi SAW kepada seorang nenek yang bertanya kepada Nabi SAW. Tetapi yang masuk syurga adalah usia-usianya belia. Maka usia yang begini sewajarnya yang melayakkan diri kita untuk masuk syurga. Bukan usia sebegini yang menjahanamkan kita ataupun mengheret kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Barangkali Ustaz, orang muda Ustaz, dia suka dengan cinta. Macam mana Ustaz nak kembalikan cinta mereka kepada Allah dan Rasul? Seminit Ustaz, silakan. Baik. Untuk kita kembalikan cinta kita kepada Allah dan Rasul, pertamanya kita kena kenal Allah dan kenal Rasul. Barang siapa yang kenal Allah, dia akan cuba untuk mencari di mana Allah dalam kehidupannya, di mana Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan jumpa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menerusi rahmat-rahmat dan nikmat yang cukup banyak, sangat kasihan kepada dia. Dan bila dia tahu Allah sangat kasih kepada dia, maka pada saat dan ketika itu dia akan merasakan kebesaran Allah dan dia akan mula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah apakah sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Nabi SAW. Ikutilah sebab-sebab itu. InsyaAllah kita bakal disayangi dan kita akan berada di belakang bendera Nabi SAW di akhirat, bukan bendera-bendera yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman, Eksekutif Dakwah PPZ Kuala Lumpur, atas kupasan tentang belia kecintaan Rasul. Mudah-mudahan anda semua di sini ataupun nun di sana adalah belia-belia kecintaan Rasul dan juga Allah Azza wa Jalla. Apapun, pada minggu hadapan insya-Allah kita bersiaran lagi rombongan dengan tajuk Keluarga Bahagia dari kem Syekh Sirajuddin, Gemas Negeri 9. Tuan dan puan-puan, sebelum kita melabuhkan tirai Al-Kuliah pada petang ini,
selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan anak-anak dan juga keluarga dan mandu elok-elok balik kampung sempena cuti sekolah. Ya, dan tak lupa orang-perempuan, sebelum kita melaburkan tirai, kita akan bersama dengan kumpulan UNIC dianggoti oleh belia-belia kita pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada semua pengakap dan juga PLKN dan juga yang bagai Datuk Ketua Pengarah yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha bersatu tuju wawasan, wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Akidah ibadah harus sempurna, ibadah tanpa akidah wawasan syaitan. Ulama warisan anbiya, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam.